Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazhur Syafiq bin Dalmansa, nombor metrik DB190021 akan menerangkan berkenaan dengan tugasan 1 untuk elektronik 1 BBV 20203 di bawah Dr. Azmanira binti Abdul Rahman. Untuk tugasan ini pula adalah dilakukan secara berkumpulan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Syafiqah binti Zulkifli, nombor metrik CB190055 dengan Muhammad Syarul Rizwan bin Jakari, nombor metrik CB180053. Untuk pengenalan pula, litar elektrik adalah struktur yang mengawal arus elektrik untuk melakukan pelbagai fungsi seperti penguatan isyarat, pemindahan data dan pengiraan. Selain daripada itu, ia menyediakan jalan untuk arus mengalir. Dan ia terdiri daripada beberapa komponen yang berbeza seperti perintang, transistor, kapasitor dan diod. Komponen litar berbeza bergantung kepada fungsinya. Dan dalam projek ini, komponen yang diperlukan untuk membina litar adalah perintang, diod, kapasitor, transformer dan juga LED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Zulkifli, nombor metrik CB190005 dan saya akan membentangkan berkaitan dengan litar skematik bagi litar ini. Oleh itu, ini adalah senarai komponen yang diperlukan di mana kita memerlukan sambungan kepada AC 220 VRMS 50Hz, sebuah transformer, 2 diod 1N4007, 2 kapasitor yang masing-masing berjumlah 500 microfarad dan 50 microfarad. Kemudian sebuah resistor 100M, LED berwarna hijau, IC LM7805 dan juga sambungan ke ground dan multimeter. Sekarang kita akan melakukan penyambungan litar. Sila ambil perhatian bahawa setiap sambungan yang dilakukan mestilah betul supaya sewaktu kita hendak melakukan simulation tidak akan berlaku sebarang ralat yang boleh menyukarkan kita untuk melihat ke hasil nilai voltan ataupun arus yang lalu pada litar ini. Jadi sambungan kita telah siap. So, kita akan melakukan simulasi. Dah. Di sini kita dapat lihat nilai volt pada litar ini berjumlah 2.158 atau 159 volt. Manakala bagi arus 50.448 mA. Baiklah, itu sahaja jawapan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syafiqah yang telah membentangkan bahagian multisim. Saya Muhammad Syarul Rizwan bin Jakari, CB180053 dan saya akan bentang bahagian PCB Ultiboard. PCB Ultiboard adalah untuk kita lihat bagaimana litar kita kelihatan pada circuit board yang sebenar. Baik, sebelum kita mulakan bahagian PCB, pertama sekali kita kena tengok litar elektronik kita. Pertama sekali kita kena edit kita punya komponen yang belum registered dengan database untuk kita transfer ke Ultiboard. Edit daripada database, pertama sekali kita kena double click pada komponen yang masih berwarna hitam. Kemudian tekan pada value, tekan pada edit package, select from database. Dan kemudian kita cari komponen. Cari komponen yang
berdaftar dengan ataupun yang terdapat dalam database untuk kapasitor. Baik, ini adalah kapasitor yang kita akan gunakan. Tekan select, tekan OK, tekan OK. Dan kita tengok sini C2 telah kita edit akan tukar jadi warna biru. Ini bermaksud bila kita export kepada PCB Ultiboard tidak akan ada masalah komponen yang tertinggal. Seterusnya kita edit resistor, tekan pada value, edit package. Seperti biasa select from database. Cari resistor yang kita gunakan. Ini adalah resistor yang kita gunakan. Tekan select, tekan OK, tekan OK. Kita tengok sini resistor 1 pun telah tukar jadi biru. Baik, seterusnya kita perlu replace multimeter dan juga replace transformer. Kita kena replace dengan komponen connector. Konektor seperti berikutlah. Ini adalah konektor yang kita gunakan untuk kita replace multimeter dan juga transformer. Ini adalah konektor jenis terminal block 282834-2. Tekan OK. Begitu juga dengan transformer, kita tukar pada konektor yang sama. Dan bagi power source kita tukar pada VCC. Tukar pada VCC. Pada asalnya kita gunakan AC power, tapi untuk kita export kepada PCB Ultiboard kita gunakan VCC. Okey. Baik, seterusnya kita akan export. Maksudnya kita tekan transfer to Ultiboard 14.2 dan kita kena tulis file. Salah satu Ultiboard. Okay. Tekan save. Dan kita tunggulah. Tekan OK. Baik, lepas kita berjaya untuk export, kita dapat lihat PCB Ultiboard sediakan satu circuit board yang biasanya kita akan pakai. Kemudian semua komponen lengkap dengan resistor, 2 kapasitor, 2 diode, 1 transistor, LED dan 2 terminal block. Baik, seterusnya apa yang kita perlu buat adalah kita transfer daripada pandangan atas, kita transfer ke kita punya circuit board. Baik, seterusnya kita boleh susun secara automatik, secara manual, satu persatu. Tapi untuk lita yang kompleks, yang punya banyak komponen, kita boleh tekan pada auto route dan auto place parts. Auto place parts. Nah, ini adalah satu bentuk susunan yang paling sesuai lah bagi PCB board mengikut daripada lita skematik yang kita telah buat. Ini adalah susunan yang paling sesuai. Baik, seterusnya kita boleh buat sambungan pada setiap terminal, anode dan kathode. Setiap komponen kita boleh sambungkan secara manual. Tapi untuk circuit yang intricate ataupun kompleks, kita boleh tekan tempat yang sama, iaitu auto route pada button start or resume auto router. Nah, ini buttonnya, apa yang button ni akan buat adalah menyambung setiap terminal dengan secara automatik tanpa pertindihan. Tanpa pertindihan bermaksud setiap komponen berwarna
setiap connection berwarna hijau. Jika ada sebarang overlapping, connection akan bertindih dan bertukar menjadi warna merah. Contohnya kita pindah macam ni. Ini contoh. Kita pindah satu komponen di satu tempat yang tidak sesuai, maka connection yang akan dibuat secara automatik juga, tetapi akan berlaku pertindihan lah. Tengok, akan berlaku pertindihan. Begitu juga dengan komponen lain. Baik, itu adalah cara kita menggunakan PCB Ultiboard daripada multisim, dan kita nak lihat macam mana skematik yang kita telah buat, macam mana kita nak lihat hasilnya apabila kita keluarkan kepada Ultiboard yang sebenar. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.